Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta maaf lah, hari ni agak lambat sikit. Tadi saya bercakap dengan adik-beradik saya, bercerita tentang dodol. Cerita tentang dodol. Lucu lah, tentang dodol ni lucu lah. Aduh, salah ni. Kakak, main tolong mami kejap. Ni pegang ni mami punya stand ni. Mami punya ni kena buat rendah kan sikit. Ni pegang sini. Okey, rendah sikit. Macam tu. Maaflah kurang persediaan hari ni. Okey. Hari ni saya kurang persediaan mental. Mental saya kurang bersedia. Hari ni saya duk cakap tentang dodol. Ya, mata pula benda apa tak tahu ni. Terganggu pula hari ni. Terganggu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ni, dan terima kasih kepada yang ada masa datang dan layan live saya di TikTok dan juga di Facebook. Terima kasih. Dan terima kasih dan kepada di TikTok yang duduk kata-kata saya dengan ayat yang bukan-bukan tu, terima kasih juga. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Dan saya nak bagi tahu sebelum nak bercerita lebih lanjut ataupun nak menyumpah seranah kepada saya dan sebagainya, alhamdulillah tak ada masalah. Saya tidak mempunyai apa-apa masalah dengan orang yang begitu sombong, begitu begitu egois. Saya tak kisah. Saya tak kisah awak nak cakap apa dengan saya. Saya tak kisah. Dan tidak menjadi parut kepada saya pun. Sebab apa? TikTok, apabila awak menyumpah saya, kata bukan-bukan dekat saya, tapi dalam pada masa yang sama awak tidak mampu menunjukkan di mana pembohongan saya, di mana penipuan saya di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Jadi bagi saya, awak ni seperti anjing yang menyalak bukit. Macam tu saja. Awak kata saya bukan-bukan, tak ada masalah. Tidak menjadi parut dalam hati saya. Saya tak ada masalah. Awak nak buat report polis ke, awak nak tag polis ke, awak nak tag apa-apa ke, tak ada masalah. Sebab saya bercakap pun tentang peperangan. Saya pun bercakap pun tentang benda yang saya tulis dan telah pun terjadi satu persatu. Bila saya tulis? Bila saya tulis? Okey? Persoalannya sekarang, bila saya tulis? Saya tulis pada tahun 2019. Saya tulis pada tahun 2019. Masa tu awak buat apa? Masa tu awak buat apa? Awak kata saya sesat dia. Jika orang cerita tentang peperangan, awak pun kata orang tu sesat. Tapi dunia menyatakan sedang berperang, ada penganiayaan. Awak kata itu tak sesat pula. Sedang berlaku, awak tak kata itu sesat. Macam tu. Okey? Awak kata saya sesat, tapi saya cakap tentang perkara nak berlaku dan selepas itu terjadi satu persatu. Awak pun kata saya sesat. Ya? Ada saya ajak agama apa dekat awak sampai awak kata saya sesat? Cuba buktikan agama apa yang saya ajar dekat awak. Awak tak tahu ke Harian Metro letak bom yang besar dekat muka saya tu? Dia cerita saya ni menceritakan tentang peperangan yang akan berlaku.
Dan pada tahun 2000 berapa? Saya cerita. Awak dah ingat? Dah lupa ya? Awak dah lupa. Tapi awak sembang-sembang. Atau awak memang tak tahu apa-apa? Awak memang tak tahu apa-apa. Okey, dekat sini makcik nak bagi tahu pada Facebook makcik yang bernama Masitah Ebi Jalar pada tahun 2021, makcik yang kamu duk sumpah seranah ni, 2 hari bulan Februari, 2 hari bulan 2 tahun 2021, makcik ni up dekat Facebook makcik. Makcik tulis bulan 2 berlaku apa? Bulan 2 berlaku berdarah-darah, terbakar-terbakar, rempuhan-rempuhan, bom-bom di mana-mana di luar negara. Okey? Sekarang makcik pun ada bagi tahu. Makcik bagi tahu bulan 7 nak ke bulan 8 kita. Ada akal tak? Akal berhubung tak masa tu? Tak berhubung Masa tu memang tak berhubung. Sebab belum berlaku. Sekarang dah berlaku. Makcik cerita perkara yang makcik tulis dan perkara tu berlaku. Apa yang sesatnya? Apa ajaran makcik? Makcik ajar apa? Buka kitab Al-Quran ke? Buka hadis ke? Buka tafsir ke? Okey? Makcik cerita ni perkara yang makcik tulis dan selepas itu berlaku. Suka hati makcik lah nak cerita ke tak nak cerita. Sebab ini wall makcik, bukan wall awak. Awak cerita sendirilah, sembang sendiri dekat wall awak. Tapi makcik tak nak join lah wall awak. Okey? Makcik tak nak join wall awak. Makcik pun tak tahu nak join, nak tengok apa kat wall awak. Mungkin awak di antara golongan macam ni kot, sotong. Macam tu, dengan kaki sekali, dengan tangan sekali. Makcik tak boleh tunjuk benda-benda yang tak elok. Tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk makcik macam tu. Makcik ni, pegangan makcik Islam lah. Ya, Islam. Islam tak ajar tengok aurat orang. Islam tak ajar mendedahkan aurat. Islam tak ajar tengok punggung orang, payudara orang. Islam tak ajar tengok. Islam tak ajar perkara-perkara macam tu. Islam ajar yang baik-baik. Tengok yang baik-baik. Dengar yang baik-baik. Okey? Islam tak ajar macam tu. Okey? Okey. Dekat-dekat sini, kepada warga-warga TikTok yang begitu keras pertuturan anda, keras begitu bahasa anda, maka makcik pun guna bahasa yang paling keras juga untuk menyedarkan anda. Faham tak? Sebab apa? Anda dalam golongan yang begitu keras. Keras tutur kata. Tidak mempunyai apa orang panggil. Adab tu tak ada. Akal pun kurang. Jalan cerita kehidupan pun tak tahu mana satu nak pergi lagi. Okey? Makcik kat sini sambil-sambil tu makcik nak ajar macam mana nafas kita ni nak keluar daripada badan kita. Macam mana? Macam itulah makcik nak cerita ni. Okey? Jika awak kata makcik sesat, okey? Jika awak kata makcik sesat, makcik tak marah, tak jadi parut pun. Jika awak dengar balik makcik yang ditekan baca skrip tempoh hari, awak akan tengok macam tu ke orang bertaubat? Kalau orang bertaubat kena ajar balik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam tu. Makcik ni dia orang ajar apa? Suruh baca skrip. Suruh baca skrip dan suruh tekan makcik tanda tangan di kertas kosong. Lepas tu dia tekan makcik apa lagi? Pukul-pukul makcik, nak suruh setan dalam badan makcik ni keluar. Apabila makcik buat report polis, tahu pula takut. Makcik tunggu ni orang datang minta maaf dengan makcik. Makcik tunggu. Sebab apa? Makcik telah pun membuktikan perjalanan mimpi yang terakhir makcik sedang berlaku satu persatu. Makcik tak nak dipersalahkan. Nanti tiba-tiba jubah koko belah tengah salahkan makcik pula. Sekarang ni makcik bagi tahu jangan buat huru-hara kat Malaysia. Jangan buat huru-hara kat Malaysia. Jadi orang yang baik. Makcik dah cakap tempoh hari kan, tangguhkan pilihan raya, jangan sama satu-satu apa yang makcik tulis. Kenapa samakan satu-satu apa yang makcik tulis? Mungkin awak kata makcik pun tak boleh nak buat apa-apa. Betul lah.
makcik memang tak boleh nak buat apa-apa. Sebab tu makcik cerita supaya akal tu berfungsi. Nampak tak sekarang? Akal tu berfungsi. Jadilah seorang yang beriman, berakal, waras. Nampak? Nampak tak sekarang? Bersedia. Nanti Allah datangkan kepada kita benda yang besar, benda yang bergegar. Kita bukan dikategorikan orang yang cepat gila. Belum apa-apa lagi dah kata tunding orang gila. Tunding orang sesat. Itu tak berakal tu namanya. Awak dah lah tidak mampu membuktikan pembohongan saya. Awak juga tidak mampu membuktikan penipuan saya. Dayus macam tu, tuduh orang tak mampu buktikan. Dayus. Tahu, dayus. Dengar baik-baik. Awak nak tuduh orang, awak kena ada pembuktian. Baru ada fakta. Tahu? Jangan jadi dayus dekat live saya. Okey? Awak tak tahu apa benda dah saya hadapi. Awak tak tahu apa benda dah saya hadapi. Nak sampai ke tahap ni saya bercakap dengan awak ni. Awak tak tahu benda apa saya hadapi. Sepatutnya awak berterima kasih kepada saya. Saya bagi tahu satu-satu. Apabila berlaku, tidak jadi orang gila. Menyalahkan orang lain. Tidak melalak melolong. Tolong, tolong. Faham tak? Akal dah pusing dah. Waras balik atau tidak? Ada ajaran tak nanti? Jadi manusia yang bertanggungjawab. Ni makcik ni nak bertanggungjawab lah terhadap perjalanan mimpi yang terakhir makcik. Dengar sini TikTok. Okey? Awak jangan main-main Awak jangan main-main. Awak tahu tak dah sampai tahap macam mana dah dekat Malaysia ni? Awak tahu tak lepas ni berapa terbang? Cecah 8 juta, tahu tak? Awak rasa awak terselamat ke? Jangan kata terselamat kalau awak sekarang pun awak macam-macam perangai. Okey? Jangan kata awak selamat. Sekarang pun awak macam-macam. Awak seolah-olah cakap tak ada pakai kat sini. Nak menjatuhkan saya, awak dapat apa? Awak dapat apa? Awak dapat apa? Awak nak menjatuhkan saya, cemburu dengan saya, awak dapat apa? Saya nak tanya, awak dapat apa? Cuba bagi tahu. Cuba bagi tahu saya, awak menjatuhkan maruah saya, menekankan saya, ungut saya, awak dapat apa? Awak dapat apa? Awak tunding saya, kata saya sesat, awak dapat apa? Dapat apa cemburu dengan saya? Dapat apa awak report polis dengan saya, tetapi benda yang saya ucapkan terjadi satu persatu, awak dapat apa? Piala apa awak dapat? Kemegahan apa awak dapat? Kebanggaan apa awak dapat? Apa pembuktian kebenaran di sebalik report polis awak kepada saya? Apa yang awak dapat? Di mana kehebatan awak? Di mana kealiman awak? Di mana pembuktian awak ni lebih warak? Awak ni lebih baik? Awak ni lebih mulia? Mana? Mana? Tunjukkan. Makcik sedang tunggu ni. Makcik sedang tunggu. Sila buktikan. Okey, wahai seluruh dunia, buktikan. Tak ada nak buktikan? Tak ada. Awak buktikan jika jin mampu menceritakan perkara yang belum berlaku. Awak buktikan jin atau setan
boleh menceritakan perkara yang belum berlaku. Awak buktikan. Okey? Kepada manusia-manusia yang berada dekat TikTok ni, awak buktikan jin atau setan boleh menceritakan perkara yang belum berlaku bagi senarai seperti makcik buat. Satu persatu. Makcik cabar. Awak buktikan. Awak carilah siapa-siapa pun atas muka bumi ni, awak buat senarai. Nak challenge makcik ni, awak nak challenge makcik, awak buat, awak cari senarai, awak buat senarai satu seperti yang makcik tulis ni. Makcik ni, awak tulis satu-satu, awak cari dengan bantuan jin ke bantuan setan. Tengok. Boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Sekarang, cari. Kalau awak tak mampu, awak cakap makcik ni tertipu oleh setan ke, tertipu oleh jin ke. Sekarang, awak cari setan atau jin yang boleh menceritakan perkara yang belum berlaku dan selepas itu terjadi satu persatu. Buktikan. Buktikan. Okey? Buktikan. Makcik dekat sini bukan nak cari pasal dengan orang yang kurang akal. Bukan. Makcik okey je. Tak ada berbekas apa-apa. Sekarang ni, makcik agak keras sikit. Kerana apa? Kerana kamu ikut skrip perjalanan mimpi yang terakhir. Tapi selepas ini, ending dia, kamu nak menyalahkan saya nanti ya. Ending dia nanti kamu nak menyalahkan saya. Masuk skrip PMYT. Okey, saya dekat sini nak jawab soalan. Kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada sesiapa yang menyebut Sitah An-Nur, semoga Allah merahmatimu dengan panggilan Sitah An-Nur. Amin. Okey, saya minta maaf lah daripada Facebook. Saya agak keras kepada TikTok kerana TikTok ni agak luar biasa cara dia. Cara dia agak luar biasa. Saya pun tak tahu kenapa budak TikTok ni begitu kurang hajar. Cara bahasa dia kurang hajar. Sebab makcik datang kepada anda ni bukan makcik rasa seronok ataupun bangga. Hadiah yang makcik dapat adalah pergi ke lokap ataupun orang tekan makcik. Tekan makcik, tekan makcik, tekan makcik. Bukannya makcik dapat hadiah apa daripada awak. Makcik tak dapat apa-apa pun. Tetapi makcik datang lagi memberi nasihat, memberi jalan, memberi tip, memberi list, memberi apa akan nak berlaku dan selepas itu apa yang anda perlu lakukan. Faham tak? Faham tak? Nampak tak? Makcik ni bukan zalim dengan orang. Benda ni dah nak berlaku. Lepas ni jadi macam ni, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena buat? Supaya kamu tidak masuk ke dalam lubang biawak. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Tahu lubang biawak? Supaya kamu tidak masuk ke dalam lubang biawak. Supaya kamu lepas ni, kamu faham. Kamu nak buat apa? Nak jadi apa? Lepas tu jadi ni, lepas ni jadi ni. Nak pergi ke mana? Kamu nampak. Bukan kamu jadi orang gila pada saat tersebut. Selepas kejadian tersebut yang telah Allah tetapkan. Faham tak? Bukannya makcik berbangga. Makcik tak dapat apa-apa pun. Makcik tak dapat apa-apa pun. Jadi makcik cerita ni nak suruh masuk ke dalam kepala otak supaya benda ni makcik cakap dan berlaku selepas ni akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni dan selepas itu apa yang kena buat? Kena buat apa lagi? Dan kena buat apa lagi? Dan kena pergi ke mana? Jangan masuk dalam ni. Makcik cakap jangan buat huru hara. Makcik cakap jangan buat macam ni. Nanti kita akan jadi macam ni. Makcik cuba bagi tahu. Memang makcik tahu tidak berhasil. Memang makcik tahu. Tetapi makcik juga bagi tahu sesudah itu apa yang terbaik. Dekat mana terbaik? Tempat mana yang terbaik? Jalan mana nak pergi? Supaya tidak masuk ke dalam lubang biawak. Faham tak? Supaya kamu ni dapat terhubung. Faham tak? Terhubung. Faham tak terhubung? Faham tak terhubung?
Ha. Ya, makcik dah tahu dah. Masa makcik ditahan, sepatutnya makcik kena hantar nasi kepada orang yang sedang kawarantin di dalam rumah. Kena positif COVID. Betul. Orang pun datang tangkap makcik. Tak ada masalah. Makcik masa tu ada 15 keluarga. Makcik tolong hantar nasi. Bukan 1 bungkus. Bukan 20 bungkus. Lebih pada 60 bungkus. Tahu? Lebih. Makcik usaha dan ikhtiar. Tahu? Kamu datang tangkap. Bukan berterima kasih. Tak ada masalah. Makcik tak ada masalah dengan tersebut. Makcik bekerjasama. Tak ada masalah. Dan makcik dibebaskan. Tak kira lah. Sebab banyak sangat pendakwaan kepada makcik tak tahu berapa ratus. Makcik tak ada masalah. Makcik tak ada masalah. Makcik bekerjasama. Tapi makcik nak tanya satu perkara. Senarai list yang makcik tulis dari tahun 2019, dari tahun 2020, dari tahun 2021, adakah tidak terjadi satu persatu? Sedang berlaku sekarang. Jadi, apa yang nak dibanggakan sangat? Hina dan keji makcik. Apa yang dibanggakan sangat? Rasa bangga kat mana? Sebab tak kenal kat kepala ya. Sebab belum kena kat batang hidung lagi ya. Rasa, aku orang dalam golongan yang selamat. Jadi, aku tak perlu takut. Yelah. BR tak kena ya? BR. Awak tak tahu ya BR tu apa? Itulah, tak cerdas. Tak cerdas. Itulah. Sembang aja tapi tak cerdas. Okey, makcik sekarang nak jawab soalan. Makcik tak nak layan dah. Tomahan awak, makcik tak nak layan. Sebab apa makcik tak nak layan? Makcik nak jawab soalan je dekat sini. Awak nak tomah lah. Makcik tak ada rasa apa pun. Nanti kalau rasa berat sangat tomahan awak kena bertanggungjawab sendiri di padang Masya Allah. Okey. Soalan pertama yang makcik akan jawab hari ini ialah, Assalamualaikum, Kak Sitah Anur nak bertanya beberapa soalan. Harap Kak Sudi menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum slogan tipuan emas di Sabah, adakah negara Teluk sudah berperang ataupun perang tersebut sedang berlaku sekarang? Ini macam saya dah baca dah semalam ya. Oh, ini semalam saya dah baca. Okey, jap. Terlampau banyak ni ya. Okey, ini pun saya dah baca semalam. Jap. Okey. Yang ni. Yang ni saya tak baca. Okey, Assalamualaikum Puan Masita. Kami ada soalan nak tanya Puan, nak jawab personal dan kami boleh. Puan nak jawab dengan live pun boleh. Nak tanya pendapat Puan tentang Himpunan Selamatkan Malaysia 16 September ni. Maksudnya hari ni lah ya. InsyaAllah semoga Puan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ada tak dalam alamat Puan tentang himpunan ini? Macam yang saya bagi tahu tadi, benda ni saya telah pun tulis pada tahun 2021 bulan 2 hari bulan 2 tahun 2001. Saya dah tulis kan. Benda ni berkait benda ni lah. Benda ni tentang berkait benda ni. Saya harap sangatlah. Saya nak cerita tentang apa
apa yang rakyat akan dapat, apa semua tu, tidaklah. Cuma saya nak cerita, benda ni akan menjuruskan kepada negara kita dalam keadaan yang tidak baik. Jadi saya dengan rasa rendah diri, dengan rasa bersimpati, dengan rasa apa-apa saja, kita janganlah buat apa-apa yang boleh menggugatkan kestabilan dalam negara tanah air kita. Kerana apa? Dulu makcik dah bagi tahu kan, janganlah buat pilihan raya, tangguhkanlah pilihan raya, alihkanlah 7 dengan 8 tu, alihkan 8 ke 9 ke 9 ke 10 ke apa-apa whatever lah, tapi tak ada siapa dengar. Sekarang ketidakpuasan hati tu berleluasa. Siapa nak bertanggungjawab bab ni? Dulu masa makcik cakap tangguhkanlah, tak ada siapa peduli, malah mengejek-ngejek makcik ni, konon makcik ni tak stable akal, makcik ni macam dah tak berapa betul. Sekarang apabila benda yang makcik tulis 2 hari bulan 2 tahun 2021, sekarang ni bibit-bibit dia telah pun keluar. Jadi apa keputusan dia nanti? Kan makcik dah bagi tahu, dulu-dulu lagi makcik pun dah bagi tahu apa bibit-bibit dia. Ketidakpuasan hati tu akan bermaharaja lela, dan banyak perkara yang akan bermaharaja lela. Jadi dekat sini makcik dah tak boleh nak ubah dah. Apa yang makcik tulis pun tak boleh nak ubah, dah takdir, dah jadi jatuh takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jika jadi makcik, tak payah buat apa-apalah. Jika awak pun cakap tak boleh, kita kena buat macam ni dan macam ni, bagi politik, bagi makcik nampak benda ni dah jadi macam ni, nanti jadi macam ni, jadi macam ni. Jadi apabila tak terkawal nanti jadi macam mana pula? Pernah fikir? Macam itulah. Kau dah jadi sampai tak terkawal nanti, pernah fikir? Jadi macam mana pula? Inilah benda yang makcik nak bagi tahu ni, ya. Inilah benda yang saya nak bagi tahu ni. Jadi macam mana? Jadi macam mana? Faham tak? Jika tanya secara peribadi, saya tidak akan menghadiri apa-apa yang berkaitan boleh buat orang sakit otak. Tahu sakit otak? Sebab apa? Memang kalau duk kira kan, kita ni tak puas hati banyak perkara. Banyak perkara kita tak puas hati. Tapi masa orang bagi nasihat, kamu tak nak dengar. Kamu tak nak ubah. Sebab apa? Kita tak boleh ubah lah pilihan raya ni. Kalau kita ubah nanti tak cukup masa dan kena nanti semua ada Bukan saya tak tahu, saya tahu. Tapi dah jadi macam ni, awak tak nak tunjukkan tidak kepuasan hati. Salah siapa? Siapa yang salah sekarang? Cuba bagi tahu, siapa yang salah sekarang? Adakah saya berbohong? Awak tak boleh kata saya berbohong, sebab awak tak boleh tunding pun saya berbohong. Benda saya dah tulis dah lama, bukan baru 2 hari, bertahun-tahun dah saya tulis. Saya tulis 2001, 2021. Jadi perkara yang berlaku sekarang 2023. Luar negara pun saya dah start tulis tahun 2021. Secara kebetulan dia tahun 2022 berlaku. Kepada yang nak cari, pergi dekat Facebook saya, Masitah Ebi Jalar. Pada tahun tersebut saya dah tulis. Dan banyak apa yang saya tulis telah pun disapu bersih oleh mana-mana. Dan awak boleh tengok dekat screenshot yang mana-mana hamba Allah hantar. Okey? Itu mereka takkan ubah, sebab saya bukan orang special pun. Saya makcik aja. Tak ada kelebihan apa-apa. Cuma nak cerita aja. Jadi dekat sinilah kita kena guna kecerdasan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita kena tahu dan kita kena bersedia bagaimana nak menghadapi situasi tersebut. Inilah yang makcik nak cerita ni. Memanglah makcik bukan siapa-siapa, bukan alim ulama, bukan orang cerdik, bukan orang pandai, bukan ada profesor, bukan ada apa-apa. Tapi sebab apa makcik nak bagi tahu? Sebab kasih sayang. Kasih sayang sesama manusia. Makcik rasa makcik manusia dan makcik suruh bercakap dalam live
Facebook ataupun TikTok ni, makcik anggap mereka semua ni manusia yang baik hati, yang akalnya waras. Allah bagi kecerdikan, minda yang bebas berfikir dan tidak terikat dengan kena ketat-ketat, kena ikat dengan getah ke, dengan besi ke. Jadi bebas, boleh fikir dan merdeka dah. Diri ni dah merdeka, dah mampu buat, dah mampu berfikir. Jadi bagi makcik, apabila kita dengar dan kita pun boleh faham, oh lepas ni macam ni. Jadi kita dah tahu dan kita bersedia. Nampak tak? Tapi jika kita dengar dan kita tak bersedia, nak buat macam mana? Dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala juga. Macam itulah. Tak payahlah kata makcik ada macam tu, ada macam ni nak menjatuhkan makcik. Apa yang kamu dapat? Dari nak menjatuhkan saya tahun 2021 bulan 10 sampai sekarang, adakah benda yang makcik sebut tak berlaku? Tetap juga berlaku. Apa yang kamu dapat? Okey? Contohlah kamu kata, makcik nak bersedia apa? Macam ni. Sayang, apabila kita menceritakan perkara nak berlaku, kita kena tembus keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tembus ni, kita memahami kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat perkara yang lebih baik lah. Macam tu lah. Okey? Okey, dekat sini makcik nak baca lagi soalan. Ni makcik baca soalan ya. Asyik mami je. Makcik baca soalan. Okey, terima kasih Puan Sita Anor, sama-sama. Ada lagi yang ingin saya tanyakan. Dalam perjalanan mimpi yang terakhir, apa yang saya faham? Ini saya dah baca ya semalam ya. Ini saya dah baca dah. Ini pun saya dah baca. Kejap ya. Confuse saya sekejap. Ini pun saya dah baca ni. Anak 5 ni. Ini pun saya dah baca semalam. Okey. Soalan dia kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf mengganggu Puan, bolehkah saya nak bertanya tentang padang mahsyar? Bagaimana keadaannya? Adakah ada langit dan tanah? Adakah manusia dikumpul mengikut keluarga masing-masing atau ikut kaum? Adakah diasingkan lelaki dan perempuan? Bahasa apakah yang dituturkan di mahsyar nanti? Sebesar manakah padang mahsyar? Okey, kepada yang bertanya ni, saya tidak boleh jawab soalan ni lagi buat sementara waktu. Kerana hari ni banyak haters, banyak orang yang begitu keras terhadap saya. Begitu keras. Banyak haters hari ni.
banyak musuh. Banyak musuh kerana hari ni banyak gangguan lah kan. Ada perhimpunan dan sebagainya. Okey. InsyaAllah saya cuba jawab. Tapi bukan waktu sekarang lah. Saya pendingkan dulu. Dan ingatkan balik siapa yang bertanya soalan ni kepada saya, ingatkan balik. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Saya akan jawab soalan yang pertama dekat sini ya. Adakah akan berlaku kerahan tenaga semasa Sabah dibom? Ini saya akan jawab. Adakah akan berlaku kerahan tenaga semasa dibom? Okey. Semasa dibom, semasa dibom, dia bukan bermaksud kerahan, tapi di mana ada orang yang keyakinan pada waktu tersebut nak tolong. Pada waktu tersebut dia rasa nak tolong. Jadi dia pun geraklah. Dan jika pada waktu tersebut di bawah kuasa bekerja, di bawah kuasa kerajaan, memang diminta, dialu-alukan untuk menolong kerajaan pada waktu tersebut. Setelah dengan slogan tipuan emas di Sabah. Dan kebanyakan pada waktu tersebut, perkara-perkara ni dah jadi dahsyat kerana masa tu limpahan air yang dahsyat pun telah berlaku dan ramai orang sakit, orang derita, orang mati dan orang gila sekali. Dan pada waktu tersebut banyaklah secara tidak langsung tu yang Allah pilih memang dia dapat menolong orang. Yang mana dalam keadaan berat mental tu tak dapatlah. Dan kita berlindunglah dengan doa supaya kita ni tidak membuat orang kata menyusahkan orang. Kita boleh jaga aib kita lah. Kita kena minta doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berlaku musibah kepada kita dan negara kita, kita ni boleh jaga maruah kita. Contohnya kita waras ataupun kita boleh menjaga diri kita sendiri. Kita kena mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih yang bagi love. Terima kasih. Okey, soalan ni saya jawab untuk nombor 3 dulu ya. Sebab ramai haters. Ramai haters hari ni kerana hari ni ada beberapa benda yang telah saya sebut pada tahun 2021 bulan 2 hari bulan 2 tahun 2021. Jadi mereka tadi dia nak marah pada sesuatu perkara, termasuk saya sekali, mereka pun meletakkan seolah-olah menjadi sasaran kepada mereka. Mereka tak sedar, tapi tutur kata mereka tu keras. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Puan Sita Anur. Semoga Allah memberkati Puan sekeluarga dan sihat-sihat selalu. Amin. Terima kasih love. Akak telah mengikuti perjalanan mimpi yang terakhir Puan sejak dari tahun 2019, iaitu di FB Masita AB Jalar. Maaf ya Puan, saya nak tanya, adakah akan ada berlaku lockdown lagi sebelum berlakunya tipuan emas di Sabah? Sebab rasanya dalam perjalanan mimpi yang terakhir Puan ada bagi tahu selepas Sabah dibom, Khamis petang, esoknya solat jenazah dah boleh rapat-rapat. Maafkan saya jika soalan ni salah ya Puan. Terima kasih kepada Puan Sita Anur. Okey. Apabila benda yang saya tulis ni pada tahun 2021, 2 hari bulan 2 tahun 2021 ya. Perkara ni yang telah saya tulis ni, apabila berlaku
berlaku, dan ada lagi berlaku dengan banyak, dengan dahsyat, dengan banyak, dengan dahsyat. Memang kita akan ditahan di rumah. Akan kita nanti ditahan di rumah selama 13 hari. Akan ada lagi, akan berlaku. Dan akan ada lagi tindak balas daripada orang yang tidak puas hati ini. Huru-hara kepada orang yang tidak puas hati ini akan ada lagi. Dan mereka dengan buat perkara yang dahsyat-dahsyat. Tetapi apabila mereka buat perkara yang dahsyat-dahsyat, mereka tidak boleh bertanggungjawab sebab mereka dah telah pun melakukan. Jadi orang yang jubah koko belah tengah kata dekat Malaysia ni, sebab perkara ni berlaku kerana ada seorang manusia yang menceritakan perkara yang belum berlaku dan selepas itu berlaku. Jadi mereka pun nak letak syarat, dan orang yang perlu bertanggungjawab tadi pun, sebab mungkin dia pun ramai pengikut, jadi dia pun berasa lega lah, dia tak kena diambil tindakan. Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Dengar sini baik-baik ya. Masa saya cakap, awak tak nak dengar. Lepas tu saya dijatuhkan hukuman, awak rasa selesa. Amboi, sedapnya. Ya, selepas itu Allah takdirkan air yang tinggi melebihi Gunung Jerai, melebihi di PPR yang saya duduk ni tingkat 6, KLCC tingkat 17. Air naik dengan amat dahsyat, dan masa itu kita padam hampir 8 juta orang di Malaysia. Dan keadaan struktur bumi pun berubah, dan pada waktu tersebut kita dalam keadaan berat, dan kita juga ditekan dengan senjata hentaman kepada Sabah. Jadi inilah yang saya nak cerita kepada anda ni. Nampak tak? Nampak tak? Cuma sekarang ni bibit-bibit dia baru keluar. Bila nak berlaku? Tunggulah. Tunggulah. Mungkin awak kata, tak jadilah sampai tahap tu. Yelah, sebab belum jadi. Apabila dah jadi nanti, awak nak salah kat siapa? Dulu awak salahkan saya. Dulu awak salahkan saya. Awak buat lockdown, lepas tu awak salahkan saya. Ya? Okey, saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Puan Sitah Anur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjawab soalan saya petang tadi. Soalan saya lagi. Banyak soalan awak ya. Terima kasih. Nanti waktu kemarau, adakah air laut juga akan kering? Adakah? Saya tak tahulah soalan dia. Nak baca pun berat otak-otak saya. Adakah Ya'juj Ma'juj minum air laut juga? Saya biarkanlah soalan ni. Saya pun tak tahu, pening saya dengan soalan ni. Soalan kedua, ini berat saya nak tanya. Dalam hadis ada disebut nanti akan ramai murtad. Adakah kaum kita ni termasuk juga yang akan murtad? Minta maaf lah. Saya soalan ni pun saya rasa tak tahulah. Tak berkaitan kot dengan PMYT. Adakah kaum kita ini, nombor 3, adakah kaum kita ini yang akan menghabisi bangsa Yahudi hingga tidak tersisa seorang pun nanti bila Nabi Isa AS turun? Ini saya boleh jawablah sikit ya. Nombor 3, adakah kaum kita ini yang akan menghabisi bangsa Yahudi sehingga tidak tersisa seorang pun nanti bila Nabi Isa AS turun? Okey, maksudnya dekat sini, di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, mereka nanti akan membelot, dan sisa nanti mereka akan berlaku secara besar-besaran lah peperangan secara manual. Sudah tak ada automatik lagi dah. Kena pakai senjata manual. Maksudnya senjata dahulu kala. Jadi pada waktu tersebut memang akan ada sisa dalam masa tempoh 40 tahun tu, masa yang orang panggil apa? Masa tempoh yang aman damai tu, memang ada bangsa Melayu. Kebanyakan bangsa Melayu
pada waktu tersebut sedang mengajar bahasa-bahasa Melayu kepada yang bawah-bawah ni. Maksudnya pada peperangan terdahulu mereka mengetuai mereka ada join peperangan dan mereka masih hidup. Allah pelihara mereka hingga mereka tutup usia yang lanjut lah. Jadi dekat sini mereka pada waktu tersebut diperlihatkan dalam perjalanan mimpi yang terakhir, mereka ni sedang mengajar bahasa Melayu di Tanah Syam. Okey, terima kasih Puan. Abaikan jika tiada gambaran jawapan. Nombor 1, nombor 2 tadi saya tak boleh jawab lah sebab saya tak tahu awak punya dari mana awak petik, macam mana. Saya ni bercakap tentang perjalanan mimpi yang terakhir. Okey, Assalamualaikum. Kepada soalan yang seterusnya ya. Assalamualaikum Sita Anur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu di malam hari, tiba-tiba terasa ingin bertanya soalan yang dah lama bermain di kepala. Sita Anur ada cerita berkenaan dengan bumi. Saya cuma nak confirmkan apa yang diceritakan. Soalan saya. 1. Jadi bentuk bumi yang dipelajari atau ditunjukkan dalam kaca TV adalah tidak sama dengan bumi yang sebenar, kan? Adakah faksi bumi berada di hujung-hujung dunia? Adakah matahari sebesar yang diceritakan, seperti yang sebesar diceritakan? Adakah rupa bulan juga seperti spera atau kelapa? Dan ada apa pada bahagian belakang bulan yang kita tak nampak? Bintang-bintang yang kita lihat tu dikira masih ada langit yang pertama atau dalam langit-langit kedua dan seterusnya. Siapa ni yang bertanya ni? Pelik sungguh lah awak ni. Saya rasa awak generasi X pun. Apabila saya baca, otak saya pun jadi blur sekali. Betul lah awak ni geng alpha menggali. Jadi bentuk bumi yang dipelajari, saya buat rumusan lah kepada semua ni. Saya buat rumusan. Saya nak bagi tahu. Nak. Tolong ambil buah kelapa mami ya. Buat tepi. Makcik dapat soalan sains kebat tingkatan 3. Astaghfirullahalazim. Dek, makcik dah lupa dah soalan tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Aduh, saya pun tak terfikir pula ya. Saya dah diberitahu, Mami, dalam TikTok ni ramai budak-budak. Mami macam mana nak jawab soalan? Jadi bentuk saya baca baliklah. Saya sebenarnya keliru saya baca tadi. Jadi bentuk bumi yang dipelajari atau ditunjukkan dalam kaca TV adalah tidak sama dengan bumi yang sebenar. Adakah paksi bumi berada di hujung dunia? Adakah matahari sebesar seperti yang diceritakan? Adakah rupa bulan juga seperti spera dan kelapa? Dan ada apa pada bahagian belakang bulan yang kita tak nampak? Bintang-bintang yang kita lihat tu dikira masih dalam langit yang pertama atau dalam langit kedua dan seterusnya. Sebenarnya soalan ni sebenarnya bagus, tapi dia terlampau padat membuatkan saya punya isian tu dia jadi macam belum lagi perjalanan mimpi tu masuk, tiba-tiba dia masuk lagi. Nampak tak? Dia jadi macam tu. Jadi tak apalah. Astaghfirullahalazim. Jadi soalan yang pertama kepada adik ni saya gumpal terus menjadi keseluruhan jawapan dia lah ya. Saya tahu mungkin adik-adik yang tanya soalan ni. Saya ceritakan bumi ni macam ni.
Sekarang ni bumi ni warna hijau. Jadi carilah buah kelapa warna hijau. Okey? Dia ada hujung dia macam ni, dia ada macam ni. Kita ni duduk kat sini. Kita ni berpusing macam mana sekalipun, orbit kita berpusing macam mana sekalipun, kita tetap duduk kat sini. Kita ada bucu dan kita ada bucu dan kita ada sini. Ada sini. Jadi dekat sini, okey. Ya, saya tengok pada soalan juga tadi. Saya nak tahu soalan dia, isi dia tu. Isi dia. Okey, jadi bentuk bumi. Okey. Jadi bentuk bumi tadi macam ni lah. Macam buah kelapa ni. Berpusing macam mana pun dia tetap macam ni. Yang kamu duduk sekarang ni hamparan di tengah-tengah ni. Hamparan di tengah-tengah. Jadi jika kamu tanyalah saya, misalnya kamu tanya saya, dekat bawah ni ada ke? Ada. Ada dekat bawah ni. Dekat bawah ni ada. Cuma kita dekat sini. Nampak? Okey. Adakah paksi bumi di bumi berada di hujung-hujung? Sini kamu memang tak dapat nak pergi. Kat sini. Kat sini. Ini dia lah. Dia ada dia. Kat sini. Okey. Lagi satu, adakah matahari sebesar yang diceritakan? Matahari sebesar matahari, dik. Matahari tu Allahu a'lam bisawab. Hanya Allah sajalah yang maha mengetahui. Okey, adakah rupa bulan juga seperti spera kelapa dan ada apa pada bahagian belakang bulan yang kita tak nampak? Belakang bulan yang kita tak nampak. Dia bulan ni dia lain sikit pada bumi. Dia lain sikit. Bulan ni tak ada kehidupan. Dia seperti dia bukan tanah, dik. Dia orang panggil berbatuan. Berbatuan. Pernah nampak tak? Pergi kat bukit ada batu. Batu. Pergi kat bukit ada batu. Batu tu dia berbentuk macam ada garis-garis. Ada lapis-lapis. Batu tapi berlapis-lapis. Nampak tak? Dekat atas tu ada habuk dia lah. Habuk pada tadi. Habuk. Sebab apa ada habuk? Tahi-tahi bintang tadi jatuh kat situ. Dia berbentuk habuk. Habuk. Kabus dia. Nampak? Tetapi dianya berbatu. Berbatu. Saya tak tahulah macam mana awak boleh faham ni. Tapi lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Bintang yang kita lihat tu dikira masih dalam langit. Bukan. Bintang tu dia duduk jauh sekali. Okey. Dalam perjalanan mimpi yang terakhir, makcik lah ya. Okey. Kita ni dekat sini apabila roh kita naik, ni kita cerita bab roh pula. Kita naik, kita lintas ni, dia akan jadi pergi kepada cakrawala. Cakrawala ni kawasan hitam. Gelombang dia hitam. Okey? Dia ada lapisan dia ni banyak tau. Lapisan dia ni banyak. Banyak lapisan. Jadi lapisan gelombang tadi, yang hitam tadi, ada satu makhluk. Makhluk tadi, makhluk yang ganas. Makhluk yang ganas. Tapi saya tak boleh cerita bab ni. Sebab saya pernah buat video dan saya cabar kepada orang yang bijak tadi suruh jawab soalan. Dan saya nak bagi hadiah. Tengok pada video saya dulu tu. Yang sebelum ni. Jadi ada makhluk. Makhluk tu saya tak boleh cerita. Sebab saya nak suruh orang yang kata hebat tu bercerita. Makhluk apa? Macam mana rupa dia? Nampak tak? Jadi dekat sini dia ada satu lagi lapisan. Dia ada satu lagi lapisan. Sampai seterusnya baru bintang. Baru bintang. Jauh. Jauh. Jauh ni bukan jauh bahasa manusia. Tapi bahasa balik kepada cahaya tadi. Jauh. Jauh lagi. Okey? Nampak? Bumi ni macam ni lah. Awak duduk kat sini. Tapi awak tak pernah sampai sini. Awak tak pernah sampai sini. Tetapi apabila
makcik ni meninggal di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan. Makcik ni tak selamat juga, meninggal juga. Allah takdirkan meninggal juga. Jadi benda dari bawah tadi naik ke atas. Masa ni lah awak perlu melindungkan diri awak bersama-sama dengan Isa Putera Maryam, Ruhul Qudus. Nampak? Soalan saya ini lebih pada nak tahu makna. Saya ada mendapat satu ilmu. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Yunus, Ya Qudus, Ya Allah. Jika tidak keberatan, boleh Sita Ana jelaskan maknanya. Awak dapat ilmu, awak kena cari cikgu tadi lah. Awak kena tanya cikgu tadi. Okey? Saya tak boleh ajar agama dekat awak. Saya cuma ajar mimpi. Cakap mimpi-mimpi, sembang mimpi-mimpi aja. Saya tak boleh ajar agama dekat awak. Awak kena cari orang yang bagi ilmu dekat awak tadi. Okey, terima kasih kepada hantar soalan kepada saya. Okey. Terima kasih yang hantar soalan kepada saya. Okey. Saya harap saya sudah pun menjawab soalan. Tapi ada beberapa soalan hari ni saya tak boleh jawab kerana situasi hari ni agak keras. Agak keras. Dan ada hari ni orang yang berasa benda dalam kelompok sedang melakukan sesuatu perkara yang telah saya tulis tahun 2021 bulan 2 hari bulan 2 tahun 2021. Okey. Dekat sini bukan kelas agama. Tak ada agama saya nak ajar dekat awak. Awak dapat ilmu tu, awak kena cari cikgu tadi. Awak kena cari. Saya tak boleh ajar agama. Sebab saya, saya tak ada CJ Tauliah. Saya boleh cerita mimpi aja. Okey, yang ni saya screenshot kepada orang yang suka komen-komen dekat saya punya wall di TikTok saya. Dia kata dekat sini KMKZ67X. Dia kata ke Sofia. Inilah dia kata Islam ada ajar percaya pada mimpi ke? Ingatlah kiamat tu pasti. Tapi Sitah ni pun bagi peringatan dia ada je duduk kat Syah Alam tu. Tak ada pun pindah-pindah. Baguslah awak ni kan? Baguslah awak ni. Islam ada ajar percaya pada mimpi ke? Ingatlah kiamat tu pasti. Tapi Sitah ni pun bagi peringatan dia ada je duduk. Ini ayat awak. Dia ada je duduk kat Syah Alam tu. Tak ada pun pindah-pindah. Baguslah awak ni. Saya suka awak punya kememeh. Tahu kememeh? Saya suka. Saya suka perangai kememeh manusia ni, saya suka. Sebab apa? Awak sebenarnya tak tahulah benda. Mungkin banyak masa lapang awak ni kot. Awak banyak masa lapang kot. Jadi ada dijawab oleh Sofia, sebenarnya tuan kena ambil pengajaran. Bencana ke apa ke yang Allah izinkan berlaku. Jika nak lari mana pun aja dah tetap. Kita siap-siap pulang, bukan pindah. Maksudnya kita capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tengoklah orang yang bawa tu siapa. Sekadar mimpi, bukan buat apa nak percaya, lainlah alim ulama ke. Kan? Kan saya dah cakap. Dia punya kememeh tu, dia ada satu perangai. Dia ada satu perangai kememeh. Dia kata, Sitah tu bukan siapa-siapa, bukan ahli ulama. Dia tu bukan boleh percaya sangat. Betul lah, saya bukan ahli ulama. Saya orang yang berniaga. Sebelum awak jatuhkan saya ni, awak tengok Facebook saya yang lama, saya tunjuk apa? Bisnes saya. Saya buat apa? Bisnes saya.
Macam-macam saya tunjuk saya buat bisnes. Tahu? Tapi awak tetap jatuhkan saya, rendahkan saya, tekankan saya, aibkan saya, hinanya saya ni. Awak boleh kata pada waktu tersebut tahun 2021, Masita Ebi Jala ni jahil. Okey, fine. Saya pun mengakui saya jahil. Saya mengakui. Sebab saya pun tak kenal masa tu. Sebelum saya dapat mimpi ni, saya tak tahu ada ke syurga, ada ke neraka. Saya tak nampak pun. Saya pun bodoh juga. Jahil. Tahulah. Saya hidup macam biasa je. Sembang dekat kedai mamak, lepak apa semua. Tapi apabila Allah datang, tunjuk kepada saya ni makhluk dia, saya ni hamba dia, saya ni cuma kekuasaan dia aja, saya ni bukan siapa-siapa, barulah saya cakap, oh ada neraka, oh ada syurga, oh baru boleh fikir, ada sirat, oh ada pada mahsyar. Dulu saya pun macam orang lain juga. Kadang saya free hair, kadang saya tak pakai stocking. Saya tanya, kenapa ni seksa teruk sangat ni? Sebab tak tutup aurat. Sebab tak tutup aurat. Saya kata dahsyatnya, kena bunuh selalu. Setiap masa mati kena tikam ke? Yelah sebab tak tutup aurat. Saya nampak rambut ni, rambut perempuan tak tutup aurat, ditariknya dekat atas, lepas tu lelehan daripada neraka tu, benda tu masuk, tembus sekali ke badan. Awak tahu tak? Dahsyatnya, ya Allah, dahsyatnya. Saya cakap. Dahsyatnya dugaan ni. Yelah sebab tak tutup aurat, mendedahkan aurat, telanjangkan kepala ni. Saya pun benda buat juga macam tu. Yelah awak pun kena juga. Saya mimpi macam tu. Jika tahun 2021, awak tunding saya, awak jahil ke? Saya mengaku, saya memang jahil lagi masa tu. Sekarang pun saya jahil juga, sikit-sikit. Ada juga benda yang saya lepas. Sebab awak kena tengok different. Awak kena tengok. Cara dia kena tengok. Bukan saya kata apa tau. Bukan saya kata saya ni pandai agama. Bukan. Saya pun macam orang lain juga. Saya bukan dengan ceramah. Saya bukan ustazah. Saya dah bagi tahu lama dah. Saya bukan ustazah ni. Saya ni mimpinya macam ni. Saya tengok. Saya baca skrip tak? Saya tengok Kaabah kosong. Saya tengok jalan raya kosong. Saya tengok orang duduk dalam rumah. Saya tengok, saya tengok air naik tinggi, saya tengok lagi orang tanam ubi kayu tepi pantai. Saya tengok lagi ni, macam ni. Ustaz lah, ada ahli politik lah. Saya tengok lagi Najib Razak kena bekas lah. Macam-macam saya cerita dekat Facebook saya. Saya tengok dan saya tulis pada tahun 2019, pada tahun 2020 dan saya senaraikan. Kalau awak kata dekat saya, awak kata, mujahil ke apa sampai mimpi macam ni? Betul lah, saya akui hari tu memang saya jahil. Saya pun confused. Neraka. Sampai saya lupa ingatan macam tu. Awak faham tak? Saya duduk Shah Alam. Saya bukan duduk kat kampung. Hari-hari pergi ke surau ke apa ke. Saya warak ke tak. Hari-hari saya kira duit. Jadi saya ni mempertaruhkan masa saya ni nak cerita ni. Tapi saya tidak berbohong. Saya tidak manipulate. Ataupun konon-konon nak tunjuk saya ni nak tunjuk saya ni warak ke apa tak. Saya cerita ni, nanti kita akan jadi macam ni. Nanti kita akan jadi macam ni, nanti kita akan jadi macam ni. Tapi awak kata saya bawa ajaran sesat. Saya ni cerita mimpi, Faham tak? Awak salah faham dengan saya. Saya cakap, nanti orang angkat bendera putih, Tak tahulah kenapa orang angkat bendera putih. Awak ingat, saya mimpi duduk dekat atas. Saya tengok orang angkat bendera putih. Dalam mimpi tu dia tak cakap orang angkat bendera putih sebab apa. Memanglah saya tulis bendera putih. Tapi saya sendiri tak tahu benda apa bendera putih. Sebab apa orang angkat. Apabila
Apabila berlaku bendera putih, oh baru saya tahu orang minta makan. Faham tak? Dan sampai sekarang ni, saya duk bercerita lah perkara yang dalam saya mimpi tu. Bukan saya bawa ajaran dekat awak. Faham tak? Faham tak sekarang? Yang awak pergi suruh baca skrip, awak tahu tak saya duduk kat dalam tu, dia orang cakap dengan saya macam ni. Awak tahu tak? Awak cerita Afghanistan angkat bendera putih. Tengok, Afghanistan dah angkat pun dah angkat dah bendera putih. Salah awak lah. Awak cerita bendera putih, orang Malaysia angkat bendera putih. Oh, bendera putih orang dah angkat dah dalam Malaysia. Salah awak lah. Tu, awak cerita-cerita ni semua satu-satu berlaku. Salah awak lah. Jadi awak kena tanda tangan. Dia tekan dengan saya macam tu. Saya pun cakap, kalau saya cerita mimpi saya dan benda ni pun jadi salah saya ke? Salah awak lah. Dia orang tekan dengan saya. Kalau saya tak tanda tangan, macam mana? Kalau awak tak tanda tangan, awak kena duduk dalam penjara. Tak apalah, saya tanda tangan lah. Mungkin salah saya kot. Saya pun pergilah tanda tangan. Awak tak tahu cerita. Awak main sedap je cakap. Awak kena buktikan ajaran apa benda yang saya bawa dekat awak. Saya ada ajar awak alibata ke? Nak jawab apa? Awak kalah dengan saya. Satu saja, siapa-siapa berdepan dengan saya, dia tak boleh lawan satu perkara dengan saya. Saya ni straight the point. Sebab apa saya straight? Saya orang bisnes. Jika saya buat bisnes tak jujur, orang tak datang membeli dengan saya. Tetapi prinsip saya ni jujur. Saya buat bisnes, saya orang bisnes. Saya tak suka kelentong. Saya bisnes recehan, tahu recehan. Biasa-biasa je. Saya ni juga jual sayur. Dulu saya jual sayur, saya jual keropok, saya jual daging lembu, saya jual daging macam-macam. Tapi takkanlah benda macam tu saya nak berbohong. Kalau saya berbohong, tak ada siapa yang apa yang saya meniaga tu laku. Awak tahu tak? Saya ni macam-macam saya buat. Saya meniaga. Saya meniaga topak, saya meniaga macam-macam bisnes saya ada. Tapi kerana mulut orang yang kata saya ni macam-macam, sampai buat report polis, cuba tengok dulu apa yang saya tulis. Sampai awak kata sesat lah. Saya ni cuma cerita benda yang ditunjuki dari mimpi aja. Bukannya saya buat hal sendiri. Jika awak cakap, makcik, kita ni tidak ada neraka. Barulah, oh ya ke? Tak ada neraka. Kalau macam tu okeylah. Barulah. Bolehlah awak kata, mimpi awak tu salah, Siti Nur. Sebab mana ada neraka? Siti Nur, mimpi awak tu salah. Mana ada syurga? Siti Nur, mimpi awak tu salah. Mana ada pada mahsyar? Barulah saya kata, oh kalau macam tu salahlah mimpi saya. Ini dalam agama semua cerita benda-benda macam tu. Adakah saya ni awak nak letakkan dalam diri saya supaya tak payah percaya benda-benda macam tu? Cuba awak cerita dekat saya macam mana? Ajaran awak pula macam mana? Cuba cerita. Cuba cerita ajaran awak macam mana sebenarnya nak ajar. Macam mana? Mungkin awak kata, kenapa awak dulu enjoy sangat ke? Awak tahu tak? Saya duduk kat mana? Awak tahu tak saya duduk kat mana? Jangan main sembuh aja. Awak tahu tak? Mimpi saya ni satu-satu berlaku. Kalau awak tak takut, suka hati awak lah. Ya, kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Dan kita berselawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita istighfar dan kita selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu awak ni prejudis dekat saya. Tak tahu apa dosa saya dekat awak pun saya tak tahu. Kedai saya dulu sebelah je kedai nombor ekor. Awak tahu? Kedai saya dulu sebelah aja. Sebelah sini ini kedai nombor ekor, sebelah ni kedai saya. Awak tak tahu. Awak tak payah nak ajar benda-benda yang benda-benda jahatnya, awak tak payah nak ajar kat saya. Saya memang saya daripada Pohon Barat, tapi saya duduk dekat Selangor ni. Awak tahu tak dari umur berapa? Saya dah lama duduk dekat Selangor ni. Lebih 20 tahun lebih dah. Awak tak payah nak ajarlah saya. Awak tak payah nak ajarlah saya. Awak tahu? So awak tak payahlah nak rasa orang kata apa, awak tak kenal saya. Dulu awak tak kenal saya. Awak tak kenal. Awak tak kenal. Saya dijatuhkan pada tahun 2021, sekarang tahun 2023. Dan satu-satu berlaku. Saya nak tanyalah, seikhlas hatilah. Ada nampak tak saya menyuarakan kepada kerajaan ataupun mengajak suruh buat perhimpunan ke apa ke, ataupun awak tengok saya ada tak apa nama orang panggil, tak puas hati dengan kerajaan ke? Ada awak nampak saya. Saya cuma cerita kejahatan anda kepada saya. Awak buat saya jadi orang miskin pun, saya tak mengadu dengan awak. Saya percaya rezeki itu makan ke minum ke daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak jatuhkan saya, awak kurung saya, awak ekori saya, awak memiskinkan saya, awak pukul saya dalam Shah Alam sekali, dalam Masjid Shah Alam sekalipun, saya percaya rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak gila, saya masih lagi menjaga anak-anak saya. Saya tak lari daripada rumah. Saya bertanggungjawab. Setiap setiap masa, setiap ni saya bertanggungjawab untuk diri saya dan anak-anak saya. Saya cari rezeki seperti orang lain juga. Cuma start dari bawah aja. Macam mana? Awak macam mana? Keluh kesah ya. Keluh kesah barang naik kan? Keluh kesah tu, keluh kesah ni. Saya tak. Saya dah teruk dah dikenakan. Tapi saya tak buat apa-apa pun. Saya relax aja. Sebab dah kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu benda ni ujian ni, akhir zaman ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak buat? Keluh kesah ya. Awak keluh kesah BR yang benda saya tulis pada tahun 2020 bulan 3. Sedihlah. Awak keluh kesah benda yang saya tulis pada tahun 2020 bulan 3. Minta maaf ya dekat Facebook. Kadang-kadang itulah budak dekat TikTok ni keras bahasa dia. Dia X. Dia zaman Z, dia zaman X, dia zaman Alpha. Bahasa tulisan dia tu macam daripada buku teks. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf lah Okey, soalan seterusnya. Tengok jam. 6.64. Assalamualaikum Puan Sita Anur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya.
semasa kita keluar dari tanah air kita, maksudnya dah keluar lah, tidak ada hutan lagi lah. Adakah kita melalui jalan raya atau jalan hutan? Adakah sesuai andai saya standby basikal untuk bergerak keluar dari tanah air? Tak sesuai. Kadang-kadang kita kena bergayut dekat tali. Kena ikat, kena tarik macam tu. Kita tak larat nak gayut kan, kita kena ikat, kita kena tarik. Siapa yang buat tu? Itu semua orang lelaki. Kita cuma ikut aja. Jika masa yang kita nak keluar tu kan, kita tak larat, kita orang tua ke, orang sakit dan sebagainya, kena buat dengan tali. Jadi tak sesuai lah. Basikal pun tak sesuai. Kena pakai kaki ataupun kena ada orang tolong juga kita. Jadi saya harap dah menjawab soalan awak, okey? Assalamualaikum, Kak. Nampak ni? Nampak? Lucu tak? Adakah makhluk ini wujud dalam Antartika? Sebenarnya awak cerita ni bagus sebenarnya soalan awak ni. Saya suka. Dan kadang-kadang awak bagi lukisan ni pun bolehlah menggelikan hati saya juga. Okey. Saya nak ceritalah sedikit yang telah Allah bagi kepada saya di dalam perjalanan mimpi yang terakhir tentang dari Nabi Adam hinggalah sampai Nabi Adam alaihissalam hinggalah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak cerita. Terima kasih Topi. Okey, saya nak cerita. Saya cuba cerita sikit lah ya. Saya diberi pencerahan pun sikit aja, tak banyak macam ni. Pertama-tama sekali daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Beliau kan ada anak kembar. Dan selepas itu ada anak dia yang membunuh saudara kembar dia. Dan apabila dia berhijrah ke tempat lain, berhijrah macam mana pun saya pun tak tahulah ya. Apabila Nabi Adam murka lah anak dia melakukan pembunuhan terhadap saudara dia, maka anak dia tadi dan kelompok-kelompok yang menyertai anak Nabi Adam tadi, dia pergi kepada satu kawasan yang lain. Jauh dia pergi. Dan dia pergi ni bukannya dia pergi dalam keadaan kecil-kecil macam kita. Dia pergi dalam keadaan saiz yang besar-besar. Saiz yang besar-besar. Jadi langkah kaki dia pun panjang. Sebab itulah kita ni duduk kat sini. Dan langkah kaki dia, kita duduk kat sini, langkah kaki dia tadi sampai ke sini. Okey, sampai ke sini. Langkah kaki dia sampai ke sini. Jadi kita duduk kat sini. Jadi ada lagi maksudnya saya bimbang, saya cakap ni saya pun tak tahu nak susun ayat tu macam mana. Biar dia mimpi dia lain, tahu tak? Dia mimpi tu lain. Jadi langkah kaki dia kan tinggi-tinggi. Anak Nabi Adam tu tinggi-tinggi. Jadi dia pergi sampai ke sini. Yang derhaka kepada ayahanda dia Nabi Adam. Dia pergi ke sini. Jadi kat sini ni kita. Jadi dia yang derhaka tadi pergi kat sini. Jadi pemastatian dia mereka dekat sini. Okey, awak boleh tanya saya. Saya rasa saya boleh jawab banyak ni aja. Awak boleh tanya macam mana kelompok-kelompok mereka. Oleh kerana kutukan itu dahsyat, maha dahsyat yang Allah bagi kepada mereka. Mereka bukan di kategori sempurna kepada kita. Maksudnya kat sini. Maksudnya dekat sini. Okey.
Maksudnya kat sini, macam kita masih ada lagi, lepas Nabi Adam, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, macam-macam kita ada kan. Nak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada macam-macam dipimpin oleh para Nabi dan Rasul. Tapi bagaimana di sini? Bagaimana di sini? Di sini ibarat dia sebuah kutukan. Okey? Ibarat dia kat sini sebuah kutukan. Okey? Sebab itulah kita tidak boleh melawan golongan Ya'juj Ma'juj. Kita tidak boleh melawan golongan mereka. Sebab golongan mereka tak sesuai untuk kita lawan. Dia kalis. Dia kalis dengan senjata-senjata yang kita ada. Jadi, jika orang tanya kita, Iskandar Zulkarnain dulu leburkan berbagai-bagai besi dan sebagainya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala lah yang punya kuasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang tutup. Jadi ada orang cakap, kan Nabi ada menceritakan kabar, celakalah orang Arab kerana lubang Ya'juj Ma'juj telah pun terbuka sebanyak ini, sebanyak tapak tangan yang ditunjukkan kan. Jadi memang ada golongan mereka melepasi pada tahap atas, kerana mereka ni di sini ni, mereka bukan saja berjalan kelebihan dia, mereka ada beberapa kelebihan yang Allah simpan dan boleh sampai ke atas. Cara bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha mengetahui dan Maha mengatur di atas setiap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi jika korang tanya lagi, Siti Anuar macam ni ke? Tak payah tanyalah. Ada berbagai-bagai jenis. Ada berbagai-bagai jenis Ya'juj dan Ma'juj tadi. Ada berbagai-bagai jenis. Jadi sebab itulah Nabi Isa alaihissalam, Ruhul Qudus kan? Nabi Isa alaihissalam, Ruhul Qudus kena berlindung di tempat tinggi, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hapuskan Ya'juj Ma'juj ni. Kenapa tidak boleh memerangi mereka? Kerana mereka ini, satu, dia tidak boleh kita nak mencederakan mereka. Sebab apa? Sebabnya mereka ni asal daripada nenek moyang dia yang terdahulu derhaka yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan pembunuhan. Mereka ini kombinasi mereka berbiak-biak macam ni. Sedangkan kita ada Nabi dan ada Rasul yang kita ada peringkat-peringkat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Jadi dekat sini saya harap telah pun menjawab soalan anda. Ini yang hanya boleh saya jawab dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Okey, selebihnya terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana nak mengatur kepuasan hati dan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan ke setiap hamba-hambanya. Okey? Macam itulah. Nampak? Okey, nampak tak? Saya minta maaf lah saya ulas bab ni. Tapi saya boleh cerita pun sebanyak ini sahaja. Saya pun tak ambil kisah. Geng-geng kat bawah ni saya tak ambil kisah. Sebab apa? Sebab di luar kemampuan kita. Awak jangan tanya saya pula macam ni. Siti Anuar, mereka tu canggih ke? Saya cuma boleh bagi pendapat saya macam ni lah. Pendapat saya lah, pendapat saya. Yang saya ni, saya tahu saya ni yang kurang cerdik. Saya tahu. Saya akui saya ni yang kurang cerdik. Tapi saya bagi pendapat lah. Awak nak terima pun terimalah. Tak nak terima pun sudah. Dah tahu saya ni makcik kan. Saya bukannya canggih macam awak. Jadi pendapat saya lah kan. Awak tahu kan Ruhul Qudus tu Isa putera Maryam? Awak tahu?
Apa kelebihan? Awak dah belajar kan dekat Quran, dekat hadis. Apa kelebihan Ruhul Qudus? Isa putera Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Awak tahu kan? Awak tahu kelebihan dia? Awak dah tahu kan apabila Dajjal berdepan dengan Nabi Isa macam mana? Awak tahu kan? Dajjal pun kalah kan? Kalah kan? Jadi awak pun tahu kan Nabi Isa disuruh duduk duduk ke atas bukit kan, berlindung. Jangan hadapi kumpulan mereka. Jadi kalau awak cakap apa powernya orang dari bawah ni, saya pun tak tahulah cik. Saya pun tak tahu. Tapi saya boleh bagi tahu dianya memakai bulu dekat leher ni. Merah. Kerinting rambut ni. Ada dia pakai bulu dekat ni leher ni, dia pakai bulu. Dan dia juga pakai dekat kaki ni pun jenis berbulu-bulu juga, macam kulit bulu yang tebal macam tu. Nampak tak? Macam tu aja. Itu aja saya boleh sembang dengan awak. Jadi awak kena fikir sendirilah. Nabi yang Allah hantar, yang Allah turunkan, ada mukjizat Nabi Isa tu pun Allah suruh duduk dekat atas gunung berdoa. Sedangkan saya ni tak ada apa-apa kelebihan pun kan. Saya tak ada kelebihan apa-apa ni. Duk cerita kat awak, saya bukan ada apa-apa pun. Macam itulah yang Allah tunjuki di dalam perjalanan mimpi yang terakhir. Jadi kita ni di atas. Apabila golongan bawah dia naik, jadi secepat dia ni cepatlah. Kelebihan dia tu lebihlah. Sebab apa? Dia daripada zaman purba dulu. Zaman purba dulu. Canggih macam mana Allahu a'lam. Mungkin awak pun tanya si Taha Nur, mereka ni kumpulannya macam mana? Ya itulah Ya'juj Ma'juj lah. Orang panggil kumpulan mereka tu kumpulan Ya'juj Ma'juj. Okey? Saya harap telah pun menjawab soalan awak. Saya boleh buat macam tu lah. Banyak sikit pun macam tu lah saya boleh cerita. Lebihnya tak boleh lah sebab saya mimpi. Saya bukan baca buku. Kitab pun tak baca. Okey. Saya rasa tekak saya pun perit. Sakit tekak saya. Kita sambung lagi lah ya. Di lain waktu. InsyaAllah di lain waktu kita sambung lagi. Dan insyaAllah moga hari ni dapat ilmu yang lain. Dapat pengetahuan yang lain. Ataupun dapat cerita mimpi-mimpi yang lain. Macam tu. Macam tu lah ya. Sebab apa? Yang baik tu dari Allah, yang kurang yang lemah tu pun dari saya. Jadi saya ni bukan siapa-siapa. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lah level saya ni yang kurang cerdik. Jadi saya boleh cerita macam ni lah. Mimpi pun macam ni lah. Makcik ni bukan nak glamour dik. Demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tak nak glamour. Saya tak nak glamour. Tapi nak buat macam mana kan? Makcik ni pun bagi tahu ni macam ni sebabnya. Sebab makcik bagi tahu mimpi. Sebab benda yang makcik tulis ni satu persatu terjadi. Jadi makcik ni pun takut terjadi yang makcik ni pun. Jadi makcik cerita kerana makcik takut benda yang makcik tulis tu terjadi satu persatu. Jika boleh lah kan. Makcik ni dengan tak sedar dirinya. Jika boleh, makcik nak masa aman 1000 tahun lagi. Makcik nak masa aman 1000 tahun lagi. 10,000 tahun lagi. Kan? Bolehlah makcik berseronok jadi sotong dekat TikTok. Jadi sotong ke dekat mana-mana. Terkia-kia tangan, terkia-kia kaki ke. Tertenya-tenya. Bolehlah.
Tapi ialah makcik pun orang biasa dia juga. Sebab itulah makcik bagi tahu ni. Bagi tahu ni supaya ada 1000 tahun lagi. Sotong masak merah memang sedap. Okey? Ni sebab makcik bagi tahu, bukannya makcik nak glamour. Makcik orang tua, dek, gemuk pula, pendek pula, dah gigi pun dah gugur sampai 9 batang. Nak glamourkan mana pun tak tahu. Dah makcik telah dimiskinkan, makcik diekori siang malam. Entah manalah makcik ni nak glamour. Macam mana nak glamour? Tak boleh lah nak glamour. Makcik pun tahu. Jadi satu-satu makcik pun tahu. Entah kenapalah makcik ni cerita juga dekat adik. Makcik harap-haraplah makcik cerita ni, apa yang makcik tulis tu jangan berlaku. Tapi masalahnya sekarang tetap juga seperti makcik tulis. Okey? Kepada yang duk tanya nombor ekor dekat dalam ni, berani sungguh hang ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang tuduh saya makcik ni sesat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, terima kasih. Makcik live dululah. Sebab apa? Nak asar dah. Ya, nak asar dah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Anda semua datang kepada makcik ni. Terima kasih, love. Terima kasih. Anda sebenarnya orang yang hebat. Allah Subhanahu Wa Taala jentik kepada anda. Anda dapat dan datang kepada saya ni. Terima kasih. Supaya anda boleh berfikir. Kita punya otak tidak boleh kontrol oleh orang lain. Jadi kita boleh fikir dengan waras. Makcik tidak berdendam dengan apa yang awak tulis ni. Makcik tak ada apa-apa rasa pun nak berdendam ke apa ke, tak ada. Makcik pun tak rasa hebat. Sebab apa? Lepas ni makcik ni tukang masak je, dek. Tukang masak bubur. Tak adanya hebatnya makcik ni. Jadi kalau orang kata makcik jadilah apa-apa, 1,000,000 kali makcik tolak. Sebab apa? Makcik dah sakit lutut. Masa makcik mengandung ke anak makcik nombor 2, makcik ni disahkan kena gout. Payah nak berubat sakit lutut kena gout ni. Jadi dekat sini makcik nak bagi tahu, makcik tak nak glamour. Cuma makcik nak borak-borak mimpi aja kat dalam ni. Semoga kita capai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita capai kasih sayang yang sebenar-benarnya, sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang juga kepada hamba-hamba dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Macam ni lah makcik buat ni. Kita berbaik-baik dengan Allah, kita berbaik-baik dengan makhluk Allah. Kita jangan buat jahat. Macam itulah makcik belajar daripada mimpi ni. Tahu, makcik belajar daripada mimpi ni. Satu, jangan buka tudung lagi. Makcik belajar daripada mimpi yang makcik buat ni. Janganlah tak pakai stokin. Makcik belajar daripada mimpi ni. Hidup ni kita senantiasa kena cakap Alhamdulillah. Kita jangan buat jahat dekat orang. Kita kena baik-baik. Kita jangan cemburu, jangan dengki dengan orang. Kita kena sentiasa istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Adik-adik ya, kita jangan bawa sangat hal-hal orang. Kita astaghfirullahalazim. Tak payahlah nak sombong aku. Sebab kita mati tak bawa reta. Kita mati bawa diri kita. Kita mati apa? Kita bawa sedekah-sedekah kita, amal jariah kita. Kita bawa doa anak-anak yang baik. Kita bawa ilmu yang bermanfaat. Kan? Betul tak?
jadi sebab inilah makcik cerita ni, adik-adik semua. Okey, terima kasih semua. Dan terima kasih. Semoga kita hari ni boleh kuatkan jiwa kita untuk capai redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih. Dan saya end live dulu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.